Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najwa. Hari ini nak kongsi sikit pasal 7 persiapan rohani sebelum kita pergi umrah. Antaranya ialah jaga mulut. Tanah suci Mekah adalah tempat yang memperlihatkan peribadi yang sebenar. Sebelum menjadi tetamu Allah, hendaklah mempunyai adab yang baik sama ada dari segi perbuatan, percakapan dan niat hati. Sifat-sifat buruk seperti hasad dengki, sombong, panas baran, suka bermegah-megah dan lain-lain hendaklah dijauhi. Mekah juga adalah tempat pertembungan umat Islam dari segenap pelosok dunia. Sifat-sifat murni seperti sabar, ikhlas, syukur, tolong-menolong, ramah dan sebagainya akan dapat memudahkan interaksi sesama jemaah lah. Okey, yang pertama, perbaiki kualiti solat dan mencintai masjid. Mulai dengan waktu, kerap hadir ke masjid, latih diri solat awal waktu, berjemaah dengan hadir ke masjid atau surau, boleh berlatih dengan memulakan berjemaah maghrib, isyak dahulu. Sebab waktu tu kita balik kerja, so kita bolehlah berlatih maghrib dengan isyak. Kemudian upgrade kepada Zuhur, Asar, jemaah. Zuhur, Asar tu kalau kita ada peluang, kita bolehlah berlatih waktu tu. Serta subuh berjemaah. Subuh mencapai sikit lah kalau kita nak berlatih. So kena fokus betul-betul. Mula-mula berlatih maghrib, isyak. Lepas tu kalau ada masa, asar, zuhur, lepas tu subuh. Try berjemaah. Okay, yang kedua, biasakan solat-solat sunat dan berdoa. Mulakan berlatih memperbanyakkan solat-solat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Jaga juga biasakan solat taubat, duha, solat hajat dan solat tahajud jika mampu. Juga biasakan diri banyak berdoa dengan yakin di antara azan dan istiqamah serta selepas solat. So kalau kita solat tu, cuba pupuk rasa yakin dengan solat kita dan doa tu biar beria sikit dan yakin doa kita akan dimakbulkan. Apabila kita berada di Madinah dan Mekah nanti, perkara utama yang paling banyak untuk kita lakukan ialah berulang alik ke masjid untuk solat 5 waktu. Di sana nanti peluang untuk kita berebut ganjaran pahala 1000 kali ganda solat di Masjidil Nabawi dan 1000 kali ganda di Masjidil Haram. Apabila sudah biasa dengan amalan solat awal waktu dan solat sunat, insya-Allah ia menjadi perkara yang paling dekat dengan paling dicintai di hati kita untuk bangun awal sebelum subuh. Dan diikuti dengan awal ke Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Setiap kali masuk waktu solat, melakukan solat sunat serta berdoa mohon kebaikan daripada Allah. Praktis siap solat sunat sebelum subuh. So nanti kita kat sana kita senanglah nak bangun solat sunat and bangun awal sebelum subuh. Yang ketiga, belajar bersabar dan reda. Mulakan berlatih bersabar dan reda dengan setiap apa yang berlaku dalam aktiviti harian kita. Didik hati bahawa setiap perkara yang berlaku adalah izin Allah, merupakan ujian dari Allah, dan Rasulullah pun menyuruh kita menjadi orang yang sabar dan menahan kemarahan. Apabila hati dah mula biasa bersabar, insya-Allah
Bila sampai di tanah suci, segala macam dugaan seperti kelewatan immigration, masalah hotel, masalah makanan, masalah pas atau sikap jemaah lain serta kerentangan pun dapat kita hadapi dengan baik. So kat sana banyak benda yang kita tak boleh jangkau, so kena praktis siap-siap lah, belajar bersabar. Jangan sabar. Nombor 4, belajar jaga tutur kata. Mulakan latih diri bercakap perkara yang baik-baik sahaja, sama ada dalam perbualan atau media sosial. Elakkan bercakap hal-hal buruk orang lain atau bergurau menyebut seolah-olah akan jadi perkara tidak elok seperti jauh berjalan macam ni boleh patah kaki. So tak payahlah gurau macam tu. Kalau penat sekalipun tak payah sebut benda tu. Setiap tutur kata kita adalah doa, dan di tanah haram insya-Allah akan dimakbulkan segera apa yang kita tuturkan atau didetikkan dalam hati, sama ada yang baik atau yang buruk. Contoh kalau kita cakap jauh berjalan macam ni, patah kaki sungguh So tak payah cakap. Apabila sudah biasa mendidik lidah, insya-Allah hanya perkataan baik sahaja yang akan keluar dalam bicara kita nanti. So lepas-lepas kata nak pergi umrah tu, duduk rumah cakap sopan-sopan je, suami pun suka. Yang kelima, belajar berbaik sangka. Didik hati untuk berbaik sangka dengan orang lain, terutamanya dengan orang minta derma, minta sedekah atau mohon bantuan. Di tanah haram nanti kita akan bertemu dengan macam-macam peminta sedekah. Bila hati sudah dididik berbaik sangka, jika kita menolak untuk tidak memberi sedekah pun, kita akan tolak dengan baik dan senyuman. Macam kat sini pun, kalau kita nampak orang minta sedekah, kita baik sangka je lah. Janganlah kata mesti dia duit banyak dah tu, tak payahlah bagi duit kat dia. Tak payahlah, kita baik sangka je bagi je kat dia. Mungkin dia ada anak bini kat rumah ke apa, anak dia nak pergi sekolah, duit tak ada kan. Tak payah berburuk sangka dengan orang. Okey, yang keenam, banyakkan membaca sirah Nabi dan berselawat. Timbulkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan banyak membaca sirah-sirah Nabi, kisah-kisah pengorbanan Nabi berdakwah menyebarkan agama Islam. Di Masjidil Nabawi nanti, itulah peluang terbaik untuk kita menziarahi makam Rasulullah setiap hari selepas solat dan memberi salam kepada baginda Rasulullah. Apabila hati sudah ditanam dengan kecintaan yang tinggi kepada baginda, insya-Allah akan menitis air mata bila menziarahi ke makam baginda. Seronok kan kalau kita khusyuk sampai keluar air mata, rasa puas. So didik hati. Nombor 7, rendahkan hati, rasa diri banyak dosa. Kita macam rendahkan ego kita, kita kena rasa macam baik kita ni dah buat banyak dosa, so kita kena bertaubat. Kedatangan kita ke Baitullah adalah batas jemputan Allah. Kita ini hamba yang banyak berdosa, namun atas kasih sayang Allah, kita masih dijemput untuk ke sana. Inilah peluang terbaik kita bertawaf depan Kaabah, solat taubat, solat sunat dan mohon keampunan kepada Allah. Banyakkan berdoa, bersihkan diri menjadi hamba-Nya dan umat Nabi Muhammad yang lebih baik. Semoga persiapan rohani kita dari awal sebelum berangkat ke Tanah Suci akan menjadi kita benar-benar hamba yang berserah sepenuhnya kepada Allah sepanjang berada di Tanah Suci.
Tiada lain yang kita harapkan hanyalah umrah yang makbul serta dapat kita istiqomah dalam perkara-perkara ibadah, akhlak kita apabila kembali ke tanah air, insya-Allah. Dan kepada sahabat-sahabat yang masih belum peluang, persiapan diri juga harus ada. Walaupun kita tak berpeluang pergi lagi, tapi kena persiapan dirilah. Bagus untuk diri kita juga. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, amalan dan istiqamah kita boleh menjadi asbab untuk kita dijemput ke Baitullah. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Dia boleh jemput kita dengan pelbagai cara dan jalan yang tidak disangka-sangka. Beda. Kita nak baca hadis sikit lah. Sana. Okey, kita nak baca hadis. Doa agar diletakkan hati dalam iman dan ketaatan. Sesungguhnya al-ghaib itu hati itu berasal daripada perkataan takallub yang bermaksud kerap bertukar. Hati diumpamakan seperti bulu di atas pokok yang berubah-ubah ketika ditiup angin. Ia juga berbolak-balik cepat daripada air yang mendidih. Bagi hati yang cepat berubah dan bertukar antara baik dan jahat. Antara kebaikan dan kejahatan, maka berhati-hatilah dalam menjaga apa yang ada dalam hati agar tetap berada atas kebaikan. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, persekitaran, pergaulan dan apa yang dimakan atau diminum serta dibaca oleh seseorang mampu menyebabkan hati itu berubah-ubah dengan izin Allah. Namun Allah juga memberikan ilham dan ikhtiar kepada hamba-hambanya untuk memilih jalan bahagia ataupun sengsara. Seseorang Muslim dituntut agar memohon hidayah Allah sekurang-kurangnya sebanyak 17 kali sehari dalam solat. Rasulullah sendiri pun sentiasa mohon kepada Allah agar diteguhkan hati dan melaksanakan ketaatan agama kerana hidayah itu adalah milik Allah. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan hati seorang sesat, maka disesatkanlahnya, dan jika dikehendaki menetapkan iman seseorang, maka akan diteguhkanlah di atas petunjuknya. Justeru itu, berdoalah supaya Allah teguhkan hati kita, okey? Dengan rahmat Allah, insya-Allah hati kita teguh. Okay, sekian saja daripada saya, Najwa. Sekian, terima kasih.